Mesti akak nak tengok kan macam mana kampung saya macam tu kan. Bolehlah ikut sekali tengok. Aku macam tak sempat fikir sebenarnya. Tiba-tiba budak tu dah bawa aku. Maksudnya aku dah sampai dekat tiba-tiba aku dekat satu kampung. Assalamualaikum, ahlan konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Intai Jaga Channel. Nama aku kisah horror benar malam ini adalah sambungan Patri kepada tajuk peranginan, iaitu di Cameron Highland Tanah Tinggi. Okey, sebelum tu auzubillahi sami'alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Okey, episod 3 ni dah tak panjang dah sebab cerita ni nak habis dah. Tapi aku tak boleh buat panjang-panjang sebab nanti korang bosan untuk video yang lepas. So aku cut lah kepada Patri. Episod 2 stop dekat aku mimpi budak tu hidung dia dengan mulut dia dah berdarah kan. Sebabnya aku baca ayat kursi dekat dia dan dia pun tak tahu ada something yang bapak dia bagi kat dia which mencederakan dia. Okay, so now dia dah tahu apa yang mencederakan dia, tapi dia tak tahu pun apa yang aku baca tu. Maksudnya ayat Al-Quran, dia tak tahu pun itu apa. Daripada penampilan dia tu, dia macam memang betul-betul orang yang daripada kampung orang asli. Maksudnya dia tak tahu sangat pasal dunia moden ni. Sebab tu dia macam excited bila datang rumah aku, bila nampak suasana keliling, bila nampak aku. Sebab macam ada orang lain daripada lain yang nak main dengan dia. Macam orang yang bukan dekat kampung dia, macam tu. Faham tak maksud aku? Harap korang faham. Dalam mimpi yang sama malam tu juga, malam pertama punya mimpi ni, ada bunyi kat bumbung, tapi tak apa kan. Okey, sampai tadi aku terganggu. Okey, tak apalah. Lepas tu bila budak tu dah berdarah, aku cakap dengan dia kan, aku tak tahu nak buat macam mana ni. Adik pergi balik tanya orang. Sebab dalam mimpi tu dia mention dia ada kakak. Dia ada satu family dia lah ni. Tapi dia ada mention dia ada kakak. Bila dia dah cedera lah, kiranya dah pendarahan dalaman tu, tiba-tiba ada seorang lagi budak perempuan yang dia claim sebagai kakak kepada budak lelaki tu datang nak jemput budak lelaki tu balik. Anak aku dia macam marah tau sebab buat adik dia berdarah. Tapi dalam masa yang sama dia macam tak salahkan aku sebab adik dia tak tahu pun tu boleh mencederakan dia. Dan aku pun tak salah. Aku main-main je dengan dia kan. Siapa suruh berdarah? Okay. So dia ambil adik dia. Adik cakap macam, minta maaf lah kak, adik saya dah susah kakak macam tu. Kakak dia bukan besar mana pun, tahun ke 2 tahun je daripada dia. Macam tu, kecil juga. Kakak ni nampak macam lagi matang daripada dia. Dia paras-paras ni kan, macam lembut rambutnya, macam perang macam tu kan. Dia pun sama-sama gelap dengan adik dia. Tapi baju kakaknya aku tak ingat sangat, tapi lebih kurang macam baju adik dia. Lepas tu kakak dia cakap dengan adik dia, jomlah balik macam tu. Lepas tu dia pandang aku. Time tu memang semua terjadi tu dekat luar rumah aku tau, dekat beranda rumah aku, dekat serambi rumah aku. Memang tak masuk dalam rumah. Dia pandang aku, akak nak tak ikut pergi kampung saya? Lepas aku dah aku macam dalam mimpi tu memang aku seorang tau. Aku duduk dekat rotan dekat serambi rumah aku, memang tak ada sesiapa. Dalam mimpi aku tu siang tau. Lepas tu aku macam, aku balik tu kan, mesti akak nak tengok kan macam mana kampung saya macam tu kan. Bolehlah ikut sekali tengok. Aku macam tak sempat fikir sebenarnya. Tiba-tiba budak tu dah bawa aku. Maksudnya aku dah sampai dekat tiba-tiba aku dekat satu kampung, rumah tak berjerami. Faham tak maksud aku? Macam perkampungan orang asli. Banyak sangat orang kat situ. Semua baju lebih kurang sama. Orang dewasa, budak kecil, semua baju lebih kurang sama dekat kampung tu. Dalam mimpi tu sama-sama tau, macam situasi aku dengan budak kecil tu dekat beranda rumah aku lagi jelas daripada ke kampung tu. Aku nampak kampung tu, tapi dia sama-sama, dia tak jelas. Situasinya macam tu lah, macam budaya ataupun masyarakat orang asli dekat Cameron Highland macam tu. Sebab kan kalau kita nak pergi naik ataupun turun ke Cameron Highland tu, kita akan nampak ada orang asli dekat seberang-seberang, dekat tepi jalan tu kan. Macam tu lah lebih kurang. Diorang macam masih mengamalkan macam budaya basuh guna tangan, tak ada mesin macam tu. Mestilah tak ada mesin kan. Diorang macam tengah buat macam ada event tau. Macam aku tak ingat event apa. Serius aku dah tak ingat sangat. Sebab memang blur sikit time dekat kampung tu, memang aku tak ingat sangat. Tapi aku ingat budak tu bawa aku, kakak tu bawa aku, diorang rawat budak kecil tu, budak lelaki tu. Aku tak tahu dia rawat macam mana, tapi dekat dalam event tu dia dirawat. Dia macam dekat luar lah. Aku bukan masuk rumah sesiapa dekat kampung tu. Dia masih dekat luar sebab ada matahari dekat atas aku, dekat atas tanah. Ada event apa tak ramai. Tapi dalam mimpi tu ada bapak dia. Bapak dia pandang kerek gila kat aku. Bapak dia pandang serong gila kat aku. Maybe sebab buat anak dia macam tu, tak tahulah. Tapi dia tak serang aku pun. Dia macam pandang kerek je lah kat aku. Macam aku tak tahulah apa dia fikir kan. Budak diorang tu tak salahkan aku. Sebab yelah, sejujurnya aku main je dengan budak tu. Macam
Manalah aku tahu kan. Lepas tu kakak dia tu pun macam pegang aku, dia macam suruh join event tu. Aku tak ingat sangat lah detailnya, tapi yang pasti aku tak ingat macam mana aku balik daripada situ. Aku tak ingat macam mana aku boleh keluar daripada situ. Kiranya aku dah nampak budak tu dirawat. Aku nampak bapak dia pandang kerek kat aku. Lepas tu budak tu lambai-lambai aku. Kakak dia tu macam lambai-lambai aku macam tu. Lepas tu tiba-tiba aku terjaga. Tu dah pukul 5 lebih tu. Aku fikir aku boleh rendam lagi hotel lain. So aku macam terjaga kan. Kiranya mimpi tu memang tak habis. Dia macam aku terus terjaga. Lepas tu dah subuh. Macam nak subuh tu. Pasal aku dah dalam hotel lain. Itulah aku macam dah teringat dah mimpi tu. Sampailah mak aku cerita balik apa yang berlaku malam semalamnya tu. Barulah aku ingat balik. Aku cerita tu sampai aku gosok-gosok baju dengan mak aku, dengan adik aku semualah. Kau tahu yang kelakarnya, sebab kiranya aku cakap dengan diorang budak botak yang berdarah tu, aku panggil dia budak botak. Aku cakap dengan family aku lah, mungkin yang tinggal dekat rumah tu, dekat hotel tingkat 7 dekat Cameron Highland tu adalah keluarga kampung asli budak tu. Faham tak maksud aku? Maksudnya tempat tu adalah kampung orang asli tu, ataupun mungkin dekat-dekat situ, tak tahulah. Tapi itu yang aku boleh assume. Sebabnya dia macam dia tak mendatangkan bahaya tau. Dia tak cederakan kita orang. Tapi biasalah hantu macam jin, benda kan suka mengusik. Even dia tak mendatangkan bahaya, tapi benda tu bahayalah sebenarnya kat kita kan, tanpa kita sedar. Sebab selepas aku balik daripada Cameron Highland tu, dan bila cuba google nama hotel tu, sebenarnya memang banyak sangat cerita seram yang ada dekat hotel tu. Dan kita orang tak tahu pun. Kita orang tidur situ 3 hari 2 malam tanpa tahu pun sejarah hotel tu dan cerita apa ada dekat hotel tu. Rupanya memang dah banyak sebenarnya kisah hantu dekat hotel tu. Dan benda tu sangat famous. Tapi kita orang tak tahu. Sebab kita orang jarang lah pergi Cameron. Manalah terfikir nak search tempat yang kita orang nak menginap tu kan. Sebenarnya tak fikir apa kiranya macam tu. Lepas tu ada part malam-malam, abang aku ada bawa kita orang beradik pergi Medi tau. Drive through je lah. Adik aku kadang-kadang dia takutkan dia macam pergilah situ, nanti ada budak botak. Tak payahlah Alah kelakar. Aku agak semua orang dengan budak botak tu. Kiranya orang lain tak nampak lah, aku je lah nampak sebab aku yang mimpi kan budak botak tu. Kelakar lah sebab sepanjang dekat Cameron tu aku asyik mention budak botak. Kalau ada macam pintu terbuka, pintu belakang tu masih terbuka tau sampai hari terakhir kita orang kat situ. Pintu belakang tu akan sentiasa terbuka. Even dah tutup, aku pun boleh nampak, semua orang boleh nampak. Dan semua orang dengar sebab dia bunyi krek macam tu kan. Tu budak botak masuk berlari. Aku macam ganjing. Tapi macam takut juga sebenarnya. Aku taklah berani pun sebenarnya. Jangan buat macam tu Tapi benda tu macam kita gurau-gurau lah, tak nak bagi kita nervous lah, tak nak bagi kita takut sangat. Walaupun aku sebenarnya takut juga. Mau tiba-tiba budak botak tu muncul depan aku, kenapa kau buat saya berdarah semalam, mampus kan. Tapi tak adalah, Alhamdulillah. Lepas tu malam kedua tu mak aku ada mention kan, yang tolonglah jangan kacau kita orang satu family, sebab kita orang penat kan nak jalan-jalan dan benda semua. Lepas tu somehow keluarga, kalau betul lah keluarga orang asli tu, diorang macam dengar lah, macam kiranya kita orang betul ansur dalam rumah tu. Maksudnya kalau dekat rumah kita, rumah aku, kalau ada benda asing yang masuk dalam rumah, kita boleh kawal tau. Buat kata mak aku, kita boleh kawal sebabnya ini rumah kita. Benda tu yang benda asing masuk rumah kita. Tapi kalau kita pergi sana, kita lah benda asing yang pergi rumah dia. So mestilah secara logik akalnya, mestilah dia nak protect rumah dia daripada benda asing kan, macam tu. Sebab kita tak nampak dia nampak kita. Kita malam, dia siang. So macam tu lah. So doa je baik-baik, baca Yasin dan stuff. Lepas tu okey lah malam tu. Dan malam kedua memang tak ada gangguan apa-apa. Sampailah habis, kita orang balik, Alhamdulillah tak ada apa-apa. Itu je lah ceritanya sampai situ. Alhamdulillah kita orang selamat pergi balik. Aku ada di sini untuk menceritakan kisah seram tu kepada korang. Dapatlah aku cerita kat korang. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang buruk itu datang daripada aku sendiri. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau nak tanyalah apa-apa korang nak dekat komen tu, tak ada masalah pun. Subscribe jangan lupa subscribe. Okay, take a peek intai jagat wujudnya memanggil cerita. See you on the next video. I know you can hear me. Open up the door. I only wanna